Okey, baik. Salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada murid-murid Satu Merah. Okey, bersama lagi dengan Cikgu E pada kelas RBT hari ini. Okey, murid-murid. Kita pada minggu lepas kita belajar tentang topik apa? Cikgu tahu kita masih lagi dalam bab 4 lakaran. Tapi pada minggu lepas, apa yang telah cikgu mengajar kepada murid? Okey, kita buat sebagai imbas kembalilah. Okey, Intan, Amy. Share screen. Start share. Okey, cikgu share screen sekejap Ya. Yeah. Okey. Sekejap. Ah. Okey. Yalah library. Okey. Okey, murid nampak tak ni? Amy, Intan nampak tak ni cikgu share ni? Nampak tak gambar ni? Nampak. Okey, ni adalah apa? Lakaran ni adalah lakaran apa ya? Lakaran silinder. Oh, lakaran silinder dan kon kan? Jadi dia punya apa tu? Rupa dia macam apa? Kalau tengok rupa bentuk dia ni, hasil lakaran. Macam lampu sulur, betul? Tapi cikgu percaya murid-murid ni lagi cantik lah berbanding cikgu punya lakaran lah. Okay, pada minggu lepas kita telah pun belajar lakaran silinder dan kon. Ini adalah hasil lakaran ya. Okay, kalau murid-murid ada pun teks, boleh merujuk ni lah muka surat 87 ya. Lakaran silinder dan kon. Tapi pada hari ini kita akan meneruskan topik kita di bahagian G ya. Masih bab 4 tapi bahagian G, gaya visual lakaran. Okey, gaya visual lakaran ya. Sekejap ya, cikgu nak send kejap Mak. Okey. 1 2 3. Okey, cikgu send kat kelas lah. Murid-murid boleh wujud ya di WhatsApp. Okey. Murid-murid nampak yang gambar sekarang ni? Nampak tak? Satu Merah? Hello? Hello? Cikgu cakap sorang-sorang je. Nampak tak ni gambar? Nampak. Nampak Semua nampak Okey. Kalau di buku teks muka surat 88. Okey, tapi tak apa, cikgu sharekan ya maklumat di apa ni Google Meet lah. Cikgu share dia punya slide lah ya. Okey. Pada hari ni kita akan belajar gaya visual lakaran. Apa maksud tu? Maksudnya adalah lakaran yang dihasilkan oleh mereka yang biasanya dalam bentuk rangka 2D ataupun 3D, realistik ataupun konseptual ya. Dan terdapat pelbagai teknik yang boleh digunakan untuk jadikan lakaran objek lebih realistik dan nampak lebih menarik. Okey. Antara gaya visual lakaran yang biasa digunakan iaitu rendering dan kesan bayang. Tapi kelas kita pada hari ini kita hanya akan belajar proses teknik rendering dululah ya. Okey. Sekarang cikgu nak Harif. Ya, Harif tolong bacakan yang rendering tu. Nampak tak? Harif. Dengar suara. Hello? Siapa ada lagi? Ni cikgu nak Harif bacakan slide, boleh Harif? Cikgu share screen Sekejap. Nampak tak ni? Nampak tak? Satu Merah nampak tak? Nampak. Okey. Cikgu nak kamu tolong bacakan, boleh? Tolong bacakan yang rendering tu cepat. Masa berlalu ni, cepat.
Nampak tak? Nampak tak? Ha? Nampak tak? Tolong bacakan. Amy, tolong bacakan Amy. Cikgu nak kamu bacakan. Cikgu asyik panggil Hawi tak muncul lagi. Okay, baca yang rendering. Proses rendering merupakan yang bawah tu. Proses rendering merupakan satu kaedah satu kaedah yang menghasilkan digunakan untuk menghasilkan gaya lakaran objek yang seolah-olah wujud. Okey, ianya juga digunakan untuk menerangkan maklumat berkaitan dengan permukaan lakaran seperti warna, tekstur, garisan dan bentuk. Okey, terima kasih Amy. Okey. Sama-sama. Okey, sama-sama. Okey, ini adalah maksud bagi rendering lah ya, iaitu salah satu kaedah yang digunakan untuk hasilkan gaya visual lakaran objek. Okey, kalau murid-murid wujud di buku teks muka surat 88, 89, adalah banyak contoh-contoh ya teknik rendering. Okey, kita lihat pada muka surat 88 lah ya, iaitu gambar di bawah tu, gambar wajah yang menunjukkan pelbagai idea kreatif gaya visual yang telah melalui proses rendering ya. Okey, hari ini kita belajar rendering dulu. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, bagi membuat proses rendering, penggunaan alatan asas mewarna yang digunakan bagi tujuan rendering seperti pensel pelbagai grade, pensel warna, pen penyelah, pen dan dakwat, pastel kapur ataupun design marker. Okey, inilah antara contoh-contoh. Tengok, boleh katakan setiap objek yang 2D ataupun 3D akan melalui proses rendering. Okey, kita lihat seterusnya. Penggunaan design marker lebih mudah digunakan kerana bentuk mata pen yang dapat menghasilkan pelbagai jenis bentuk garisan yang berbeza. Okey, highlighter pen juga dapat digunakan dengan lebih pantas dan dapat memberikan kesan yang lebih menarik kepada objek. Okey, pada masa kini pen jenis ini boleh didapati dalam pelbagai warna dan ia memudahkan mereka untuk membezakan permukaan lakaran yang terang dan gelap. Okey, itulah design pen ataupun highlighter pen yang terdapat di mana agak-agak murid-murid. Boleh dapat di mana ni pen-pen ni semua murid-murid? Yang pensel ni semua agak-agak kat mana tu? Agak-agak siapa tahu? Kalau kata kita nak beli marker pen kan, pensel kan, beli kat mana tu murid-murid? Satu merah? Kedai. Yalah, kedai apa? Busuk. Apa dia? Kedai. Ni apa nama ni? Kedai stationery ya. Kedai alat buku tulis. Orang English panggil stationery. Orang bahasa BM panggil kedai buku, kedai alat tulis lah. Ataupun kedai ini menjual barangan seni lah. Biasanya kita belajar lakaran ni di pendidikan seni pun ada juga belajar kan. Tapi di reka bentuk dan teknologi RBT pun kita tetap belajar juga. Okey, tapi kita belajar lebih asas lah. Di pendidikan seni dia lebih mendalam sebab seni kan, lukisan kan. Okey, sekarang kalau cikgu nak kamu tengok muka cikgu pula. Tadi cikgu dah tunjuk slide. Cikgu nak kamu tengok muka cikgu pula. Stop sharing. Okey,
Okey, sudah nampak muka cikgu kan? Okey, sudah nampak muka cikgu. Okey. Satu Meva, nampak tak muka cikgu ni? Satu Meva. Intan, Hafif, nampak Okey, bagus. Terima kasih. Okey. Proses rendering dia lebih mudah lah kan, dapat diaplikasikan dalam mempersembahkan hasil lakaran reka bentuk. Okey, maksudnya dalam proses rendering, okey, kita dalam lukiskan objek-objek ya yang kita nak. Lepas tu kita bayangkan matahari tau. Matahari tembak pada objek tu, maka kan apabila matahari tembak, objek tu kan akan ada bayangan kan. Itulah kita akan lukiskan, lakarkan dalam kaedah proses rendering. Okey. Okey, sekarang boleh faham tak murid Satu Meva setakat ni? Faham tak Amy, Intan? Oh, Amy dah left, tak apa. Intan faham tak setakat ni? Habis faham Okey, kalau faham, cikgu nak kamu sediakan kertas dengan pensel. Kalau ada pensel warna lagi baik murid-murid. Pensel warna. Okey. Cikgu akan tunjukkan lah cara-cara dia. Okey, selamat datang kepada Muhammad Arifin. Kita hari ni belajar masih dalam topik lakaran, tapi hari ni kita belajar rendering ya. Kalau ada buku teks muka surat 88 ya. Dan cikgu telah share slide di grup WhatsApp, so Muhammad Arifin boleh rujuk lah ya. Okay, sekarang cikgu nak kamu ambil kertas dan pensel. Okay, sudah? Sudah ambil kertas dan pensel? Sudah? Okey, sudah bagus. Okey, kalau sudah, okey, langkah pertama cikgu nak kamu buat satu bulatan tau. Buat satu bulatan. Okey, cikgu buat bulatan Buat bulatan tau, bulatan macam ni. Nampak tak bulatan cikgu? Macam ni bulatan Dah ke belum buat? Kalau dah buat tunjukkan, cikgu nak tengok. Intan tunjukkan. Tunjukkan. Hafiz pun sama tunjukkan bukti aktiviti Bukti sebagai aktiviti. Dah. Intan sudah Intan? Dah ke belum? Muhammad Arifin, dah ke belum? Muhammad Hafiz, dah ke belum? Hanya perlu menyediakan satu pensel dan kertas. Dah, tengok. Itulah bulatan. Okey, cantik. Okey, Arifin sudah. Okey, Intan. Intan. Masih bersama lagi dengan kita? Dengan cikgu? Intan. Senyap je Intan Intan. Dia tak on ni. Yang lain ada. Tak tahu Intan ni dia tak buka pula kamera. Apa tu Hafiz? Muhammad Hafiz. Tunjukkan, cikgu nak tengok. Tunjukkan ni. Dah buat bulatan dah. Ni Intan ni. Intan tak buka-buka kamera ni. Intan ni. Boleh Hafiz? Buka kamera, lepas tu tunjukkan bulatan tu.
Mana bulatan dia? Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, sekarang Intan pula Intan dia tak jawab, dia tak reply lagi. Dia tak bagi respon lagi. Kalau macam tu tak apalah, kita teruskan. Okey, langkah pertama kita dah buat bulatan betul. Okey, langkah kedua Okey, langkah kedua. Okey, tengok sini Bayangkan ini bulatan kan, bola, sebagai bola Cikgu anggap sini atas ni ada matahari Cikgu lukis matahari sekejap. Okey, matahari dia akan tembak ke arah bola Nampak tak? Nampak tak? Yalah, sebab saya tak tunjuk kat cikgu. Nampak kan? Ni matahari tembak ni bulan Dia tembak ni bulan bola Okey, kalau kita matahari tembak bulan, maka kita dah boleh bayang di minda kita. Kita dah boleh bayang ada dia punya, apa orang kata, dia punya bayangan tu. Tahu? Bayangan. Jadi macam mana nak bayang? Okey. Mula-mula kita lakar dulu macam ni dalam bola ni. Kita color-colorkan dia Okey, macam buku teks. Kalau you lihat, kamu lihat di muka surat 89 macam ni. Nampak ni bulat ni. Macam ni kita buat macam ni. Proses rendering muka surat 89 Okey. Kita colorkan dulu macam bentuk sabit lah Bayangan tu macam bentuk bulan sabit terbalik ni Okey, color sekejap. Okey, mana bahagian yang tak kena matahari, maka dia punya bayangan lagi gelap lah Mana yang hampir dengan cahaya matahari, maka dia punya, apa tu orang kata, bayangan dia semakin cair macam tu Sekejap cikgu color. Okey, murid-murid pun boleh lakar bersama cikgu lah. Sementara cikgu melakar, kamu pun buat sekali lah, buat sama-sama dengan cikgu Okey dah, murid-murid dah siap lakar. Arifin dah lakar, Arifin. Belum. Sekejap cikgu pun lagi sikit lagi. Okey. Cikgu pun dah hampir siap lakar lah. Macam ni rupa dia. Nampak ni? Murid-murid nampak tak? Murid-murid nampak tak ni hasil lakaran? Nampak ni? Nampak Okey, apa yang kamu nampak? Cikgu nak tanya, apa yang kamu nampak berdasarkan lakaran ni? Cuba terangkan. Sebelum dan selepas. Ni sebelum ni selepas. Okey. Sebelum kan kita hanya buat bulatan kan. Okey. Setelah kita bayangkan ada cahaya matahari tembak pada objek, itu kita bayanglah mana dia punya tempat yang ditembak oleh cahaya matahari, mana tempat yang tak kena cahaya matahari, maka dia akan menghasilkan bayangan. Jadi pada objek ini kita bayanglah mana tempat yang tak kena matahari, maka kita gelapkan dia. Mana tempat yang terang dengan matahari,
So kita putihkan dia. Jadi kita putihkan dia. Kerana mengapa putih? Kerana dah kena tembak cahaya matahari kan. Jadi dia terang. Murid-murid boleh faham? Boleh faham setakat ni? Boleh? Boleh. Boleh ya. Hafif boleh Hafif? Boleh. Boleh. Okey, kamu berdua dah mula buat. Dah mula buat dah. Ya. Buka kamera, cikgu nak tengok kamu punya lakaran. Rasanya si apa ni Arifin, kamu belum hantar kan yang tugasan lepas? Kelas. Nak buat kelas sekejap saya. Tak apa. Saya duduk sana pula. Tapi sini best buat PDPR best. Tak ada orang ni. Okey. Satu merah, nampak tak cikgu? Nampak tak muka cikgu, murid-murid? Nampak jelas Jelas Okey, sekarang Jelas. Kamu dah siap dah kamu punya lakaran? Yang rendering tu? Dah. Okey, tunjukkan, cikgu nak tengok lagi sekali. Tadi tak jelas Okey. Ni katak ni. Okey. Percubaan yang bagus. Tapi kan Arifin, dekat bahagian bawah tu cuba you lowekkan lagi. Dia nak macam bentuk bulan sabit tau. You tahu tak bulan sabit macam tu? Bulan sabit. Mana pergi lakan saya? Ni dia. Ni dia. Nampak ada macam bentuk C tau. Sebab bola kan dia C. Macam tu. Lowekkan lagi tak apa. Dia bahagian belakang tu kena gelapkan tau. Bahagian belakang kena gelapkan macam tu. Nanti cikgu akan bagi video untuk sebagai wujukan murid-murid boleh wujuk lah. Ya. Murid-murid nak wujuk cikgu memang boleh, nak wujuk video pendek tu pun boleh Okey, setakat ni ada apa-apa soalan murid-murid? Tak. Tak ada Hafif, ada soalan Hafif? Ada. Tak ada Boleh buat? Rasa-rasa boleh buat? Boleh Okey, kalau boleh sebagai tugasan topik hari ni, okey, cikgu nak kamu nampak tak gelas ni? Okey, nanti kamu lukis gelas ni di atas kertas lukis. Lepas tu kamu buat proses rendering kat gelas ni. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh Okey. Sementara kamu tengah siapkan kamu punya rendering, cikgu ni sediakan bahan untuk korang Okey, untuk lukis gelas. Okey, cikgu nak tanya kamu lah. Sepanjang kamu belajar topik lakaran, ada apa-apa tak perkara ke benda-benda yang kamu tak faham? Memandangkan ini kita buat Google Meet kan, boleh tanya, boleh berbincang, kita berbincang bersama. Cikgu ajar semua boleh Tak ada. Betul ke tak ada? Habis tak ada, kenapa ada murid tak hantar? Kan? Ada murid-murid tak hantar, cikgu minta hantarkan apa hasil apa tugasan, tapi tak ada. Yang hantar Harif seorang je. Harif je. Yang lain semua cikgu tak dapat lagi. Jadi tolong, kalau boleh tolong bagi bekerjasama. Sebab apa? Setiap tugasan kan yang lakaran cikgu minta kamu buat semua akan dapat ni tau. Kamu akan dapat ni PBD, tahap penguasaan. PBD iaitu
Pentaksiran bilik darjah. Ya? Ya? Boleh Boleh? Cikgu nak kamu sampaikanlah pesanan cikgu dekat Boleh. kawan-kawan yang lain pesankan Pesankan tau. Pesan kat semua Okey. satu merah Okey, bagus. Lepas tu okey, cikgu dah lukis dah gelas dah. Okey tak lakonan cikgu ni? Boleh tak? Ada serupa tak dengan gelas ni? Macam ni Ada serupa tak? Boleh lah. Kan ada rupa kan? Okey, ni tugasan kamu tau di rumah. Kerja rumah lah Kamu dah lukis macam ni gelas. Lepas tu kan kamu buatlah teknik rendering. Okey, cikgu bayangkan matahari berada di belah atas kiri. Okey. Cikgu buat dulu kerja rumah. Lepas cikgu dah buat, kamu punya giliran pula Okey, ni matahari nampak ni. Okey, matahari tembak ke arah gelas. Macam ni. Nampak? Nampak tak matahari Matahari tembak gelas. Jadi bayang tu harusnya berada di belah kiri atau kanan? Agak-agak. Belah kiri Belah kiri ke kanan? Matahari di belah mana ni? Kalau ikut mak cikgu punya kedudukan, matahari ni belah kiri. Belah kiri. Jadi bayang dia harus kiri ke kanan? Bayang orang English panggil shadow. Dia main shadow belah mana? Belah mana? Belah ni sini kan? Kiri. Sini kan? Ini kiri. Kiri kanan. Kalau matahari di sini, maknanya bayangnya di sini. Kalau matahari di sini, maka bayangannya Kanan. di sini. Di sini Kiri kanan. Okey? Boleh? Okey, sebenarnya cikgu tahu kamu sudah faham lah kedudukan bayang tu di mana Cikgu percaya kamu sudah faham. Okey, sekarang cikgu nak lorek lah dia punya bayangan. Okey, bayangan dia macam ni. Kiri. Sama juga. Bahagian belakang ni kita gelapkan lah sebab bayang kan. Kanan. Ya, kalau matahari di kiri, bayang ni di kanan. Kalau matahari di kanan, bayang ni di kiri. Okey? Okey, jelas? Okey, murid dah buat dah? Kamu dah betulkan yang bulatan tadi tu? Cikgu nak tengok lagi. Tunjukkan kepada cikgu. Beginilah rupa dia murid. Lebih kurang lah. Okay, selamat datang kepada Arifin kecil. Sekarang sedang menunjukkan waktu pukul 1. Tak apalah, kita buat ulang kaji Hari ni dia dah left dah. Okay, dah left dah. Arifin ada lagi Arifin? Cikgu. Ada. Arifin tu sama dengan tadi
Sama Oh, kamu tukar lah. Okay, ya Intan, kenapa Intan? Saya tak dapat apa-apa. Ha? Apa dia? Saya tak dapat apa-apa pun. Apa kamu tak dapat apa? Pergi kedai tadi. Oh, kamu kat kedai. Patutlah. Tidak mengapa, tidak mengapa. Yang penting kamu dapat join lah. PTPR ya. Tak apa. Bagus, bagus. Tak Intan, kalau kamu nanti kamu di rumah kan sebagai kerja rumah, okay, kamu buat bulatan. Sebab hari ni kita belajar proses rendering ya. Muka teks, muka surat 88. Jadi kamu mula-mula buat bulatan. Ya. Dah buat bulatan, lepas tu kamu buatlah, mula buatlah macam ni. Okey. Matahari tembak ni, matahari tembak objek kan. Kamu bayanglah shadow tu, dia punya shadow dekat bahagian mana. Mana yang tempat yang kena tembak cahaya terang, putih. Mana yang dia tak kena, maka dia jadi gelap macam ni, bayang. Okey. Setelah Intan dah boleh mahir buat pada objek bulat, okey, inilah kerja kamu, kerja rumah kamu. Cikgu minta murid satu merah buat Okey. buat ni gelas. Intan sampaikannya pesanan cikgu kat kawan-kawan Intan yang lain. Boleh? Boleh tak? Boleh Intan? Okey. Okey, terima kasih Intan. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan sebab dah pukul 1 kan? Okey, kita buat perbincangan lah sebelum kita tamatkan kelas kita hari ni. Okey, cikgu nak tanyalah kepada murid-murid, agak-agak mengapa kita nak belajar ni apa topik lakaran. Agak-agak ni kenapa bukankah pendidikan seni kan, visual pun ada mengajarkan perkara yang sama juga? Ada tak murid fikir soalan ni? Mengapa di pendidikan seni pun kita belajar lakaran, tapi di RBT pun kita belajar lakaran? Apa yang sunyi tu? Agak-agak ni kenapa? Sunyi. Okey, percubaan yang bagus, sunyi. Macam mana dengan sunyi tu? Cuba you jelaskan. Tak apa, cuba jelaskan sunyi. Maksud sunyi ni bosan ke? Kan? Maksud sunyi macam bosan ke? Cuba. Okey, cikgu nak dengar kamu punya jawapan. Tak apa, cakap je. Okey, tak ramai orang. Okey. Cikgu line slow. Okey, tak apa Intan. You tak nak type pun type pun boleh, nak guna suara pun boleh tak apa, type je. Okey, Hafiz, apa jawapan kamu? Apa pendapat kamu? Pendapat lah, ni soalan kebat. Pendapat kamu. Okey, cikgu cerita pendapat cikgu dulu Okey, pada pendapat cikgu, kan kamu pernah dengar tak pekerjaan seperti pereka bentuk, designer, arkitek, pernah dengar? Engineer, pernah dengar engineer? Pernah kan? Kalau pernah, sebab lakaran dia akan diperlukan apabila kamu bekerja sebagai pereka bentuk Okey, company, syarikat minta kamu hasilkan produk baru, barangan baru, ataupun contohnya inovasikan barang tu dah ada tapi dibarukan, ditambahkan nilai. Contoh pemadam kan, tambah nilai pada pemadam ni. Itu contoh dia. Sebab tu apabila kita setiap kali nak buat produk yang baru, maka lakaran adalah kaedah yang amat penting. Lakaran. Kerana kita sebelum nak hasilkan produk baru, kita perlu ada rujukan daripada peta lakaran tu. Macam contoh arkitek kan, nak buat peta jalan, nak buat jalan, mesti kena ada peta. Bila ada peta baru kita boleh membuat perancangan yang seterusnya, langkah-langkah seterusnya okey, jalan ni harus buat apa, besarkan ke, kecilkan ke, kan? Begitu juga dengan pereka bentuk dalam ni objek-objek yang terlibat dalam reka bentuk dan teknologi. Okey, sebab tu kita panggil reka bentuk teknologi. Okey, kita perlu contoh nak hasilkan barang, kita perlu melakar. Setelah lakar, kita bincang, akhirnya semua pihak dah bersetuju, barulah kita boleh mula hasilkan
daripada lakaran jadi barang objek yang sebenar. Okey, boleh faham? Boleh faham Intan, Alifin, Muhammad? Boleh faham 3 orang? Kan? Faham tak setakat ni penerangan cikgu? Boleh kan? Ke ada ni tak? Ada rasa macam tak jelas tak penerangan cikgu ni? Tak ada kan? Boleh faham Boleh Arifin boleh Arifin? Intan pun boleh Intan? Okey, kalau boleh Boleh. okey, boleh Sebab Boleh. tu okey, bagus. Bagus, tiga-tiga jawab boleh. Okey, jadi sebab tu itulah puncanya kita harus belajar topik lakaran. Jadi bagi cikgu, selain daripada pendidikan seni, lagi satu juga untuk ni membuatlah perancangan pelan, orang kata pelan perancangan dalam lakaran. Apabila semua pihak pengurusan dah setuju, barulah daripada lakaran ni dihasilkan jadi produk sebenar. Contoh, cikgu buat lakaran gelas. Okey, semua dah setuju kan? Okey. Lepas tu hasilkan jadilah gelas ini. Inilah apa orang kata hasil reka bentuk sebenar hasil objek lah yang sebenar. Okey, daripada pelan nampak ni. Pelan. Okey? Boleh faham murid-murid? Ada apa-apa soalan setakat ni? Boleh faham? Okey, boleh? Okey, ada apa-apa soalan tak setakat ni nak tanya? Ya, Muhammad Harif? Tak ada. Tak ada soalan ya? Okey, kalau tak ada soalan, cikgu nak kamu antara 3 daripada kamu seorang ni membuat rumusan pada hari ni. Okey, pada hari ni kita belajar tentang apa? Buat rumusan. Okey, Arifin. Hari ni kita belajar apa? Topik apa hari ni? Lakaran. Okey, lakaran. Tu bab 4 lakaran. Apa dia punya topik dia? Kita buat proses van apa? Kita belajar proses Rendering. proses rendering. Okey? Proses rendering boleh gunakan apa dia punya peralatan bahan dia? Pensel, pastel, highlight, betul? Betul tak Intan? Kan kita gunakan pensel, pastel ataupun highlight pen, marker pen sebagai contohnya ya. Okey. Proses rendering beginilah rupa dia. Okey, untuk menunjukkan bayangan shadow orang kata shadow ya. Shadow yang dimuncul setelah daripada kesan cahaya matahari. Okey, boleh? Boleh ya? Okey, kalau kamu boleh, cikgu nak kamu di rumah buat dulu bulatan dan membuat ni proses rendering. Kalau dah berjaya buat, maka inilah kamu punya tugasan kerja rumah. Okey, buat satu gelas ya, gelas ni. Lepas tu kamu buatlah proses rendering. Okey, matahari. Kalau matahari di sini, sinilah dia punya bayangan. Kalau matahari di sini, sinilah dia punya bayangan. Okey, boleh? Okey, boleh kelas? Okey, kalau boleh kelas kita sampai di sinilah ya. Okey. Kalau boleh kelas kita sampai di sini ya. Okey, Arifin, ada apa-apa soalan? Kamu angkat tangan tadi. Okey, kalau tak ada apa-apa sampai sini saja ya. Sampai sini sajalah kelas kita ya. Okey, sekian, terima kasih murid-murid. Okey, terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Bye. Bye. Dah balik. Dah pergi makan nasi. Bye. Dah pergi makan nasi dah. Pergi. Bye. Dah Intan dah bye-bye. Boleh makan nasi dah Bye.